Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada sesi kali ini saya ambil kesempatan untuk membincangkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh calon ataupun pelajar dalam menulis karangan SPM bagi kertas 1. Jadi sebelum saya lanjutkan perbincangan saya, ini adalah tanda-tanda yang digunakan untuk menandakan kesalahan dalam menulis karangan. Okey, jika selepas ini anda diberi peluang untuk buat karangan, lepas tu kalau ada guru anda yang menyemak, ini adalah tanda kesalahan yang digunakan untuk menanda karangan anda. Okey, kalau tanda kurung begini, itu menunjukkan kesalahan isi. Kesalahan isi. Kalau tanda garis panjang bagi ayat yang anda gunakan dalam karangan itu bermakna kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan. Jadi kesalahan bahasa ni termasuk dah kesalahan morfologi dan juga kesalahan sintaksis. Okey, kalau tanda palang gini, itu adalah kesalahan ejaan dan juga huruf besar bagi kata nama khas. Okay, kalau dua palang begini, maknanya menunjukkan kesalahan ejaan yang berulang. Kesalahan ejaan yang berulang. Kalau tanda bulat begini, kesalahan tanda baca. Kalau tanda begini adalah ada perkataan yang tertinggal. Okay, itu adalah tanda-tanda yang menandakan kesalahan dalam menulis karangan. Jadi saya harap para pelajar dapat mengambil cakna tentang perkara ini. Apakah maksud tanda-tanda tersebut? Jika tanda-tanda tersebut ada ditanda dalam karangan anda. Okay. Okey, jadi pada hari ini saya nak fokuskan tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelajar ataupun para calon yang menulis karangan untuk kertas 1 ni. Jadi sebenarnya kalau kita buat karangan ni, kita gunalah bahasa Melayu dengan betul. Okey, fokus yang pertama adalah cara menulis ejaan bagi kata majmuk. Okey, untuk kata majmuk ini, kita ada dua cara untuk menulis ejaan kata majmuk. Kalau kata majmuk yang telah mantap, itu kita eja secara bercantum. Dan satu lagi, ejaan untuk kata majmuk dieja secara dipisahkan. Okay, ini saya beri beberapa contoh ejaan kata majmuk yang dieja secara dipisahkan. Okay, contohnya atur cara, kereta api, ambil alih, temu ramah, urus setia, gambar raja, rumah tangga, reka bentuk, tengah hari, kemas kini, jalan raya dan kuat kuasa. Itu adalah kata majmuk yang dieja secara terpisah. Okey, di sini adalah ejaan kata majmuk yang disatukan ataupun dicantumkan. Itu maksudnya kata majmuk yang sudah mantap, dia dieja secara disatukan. Okey, contohnya antara bangsa, kaki tangan, pesuruhjaya, tanda tangan, beritahu, kerjasama, sukarela, tanggungjawab, bumi putera, matahari, suruhanjaya, warga negara, jawatan kuasa, olahraga, setiausaha. Itu adalah kata majmuk yang sudah mantap. Apabila digunakan dalam karangan, kita eja secara dicantumkan ataupun disatukan. Sila ambil perhatian tentang perkara tersebut. Okey, seterusnya adalah penulisan kata singkat. Kata singkat dalam bahasa Melayu ialah ku, mu dan nya. Okey. Ditulis serangkai. Ditulis serangkai untuk penulisan kata
singkat. Okay. Contoh ini, ku terima, ku ambil, ku cadang, kau ucapkan, ku minum, ku miliki, kau nantikan, kau nikmati, untukmu, milikmu, miliknya, rumahnya. Okey, itu adalah untuk penggunaan kata singkat ku, mu. Okey, untuk nya, kalau bagi nama Tuhan atau Allah, merujuk nya itu merujuk pada bagi nama Tuhan atau Allah, begini kita kena tulis dia. Hambamu, sempang, M tu huruf besar. Rahmatmu, rahmat singkang, mu tu merujuk kepada nama Tuhan Allah. Kurnianya, N huruf besar. Hidayahnya, N huruf besar. Itu cara penulisan kata singkat. Okay, seterusnya penggunaan kata sendi nama awalan di dan ke. Ini selalu kesilapan yang dibuat oleh pelajar apabila menulis awalan di dan ke. Okey, awalan di dan ke hendaklah ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Okey, contohnya di awalan, angkat kata dasar. Okey, kalau diangkat mesti ditulis serangkai. Tulis serangkai. Okey, contoh yang lain yang tulis untuk di ni kita tulis dekat, dipetik, dinaikkan, diperkatakan, dikemukakan, kesemua, kesediaan, kesanggupan, kesederhanaan. Itu penggunaan kata sendi nama di dan ke. Okey, seterusnya kata sendi nama di dan ke. Kata sendi nama di dan ke hendaklah ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Misalnya, di kata sendi nama, sawah kata nama. Okay, kalau di sawah dieja secara terpisah. Di sawah. Contoh yang lain, di atas, di simpang, di tasik, di ruang tamu, ke sana, ke sebelah, ke mana, ke tepian sungai, di Kuala Lumpur, jauh, di Sarawak, jauh. Itu kata sendi nama. Jangan tulis dekat untuk perkara-perkara ini. Di sawah, tulis di sawah secara terpisah. Okey, kata sendi nama di tidak boleh digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dan masa. Kata nama yang betul ialah pada. Ini selalu kesilapan yang dibuat oleh pelajar. Contohnya salah di era, sebenarnya pada era. Di abad, pada abad. Di tahun, pada tahun sebenarnya. Di ketika, pada ketika. Di musim. Jika kamu nak buat ayat, gunakan di musim salah. Contohnya di musim PKP, bukan musim, pada musim. Di zaman, bukan pada zaman. Salah di zaman, sebenarnya pada zaman. Okay, cuba lihat. Ini yang salah, ini yang betul. Jadi di tidak boleh digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dan masa. Kata nama yang betul ialah pada. Okey, kata sendi nama dari dan daripada. Ini pun sering dilakukan oleh pelajar dalam menulis karangan. Okey, kata sendi nama dari digunakan untuk menyatakan arah, tempat dan waktu. Ingat, kalau dari ATM, arah, tempat, waktu. Arah ni maknanya datang dari utara, tiba dari kiri. Tempat, panggilan dari arau, tiba dari seberang. Waktu, dari pagi tadi, dari pukul 8. Jadi kita tak boleh buatlah. Saya Cikgu Ismail bin Hamid, saya berasal daripada Kedah. Tak boleh, saya berasal dari Kedah. Itu sebab menyatakan tempat.
Ini ingat kata sendi nama dari digunakan untuk menyatakan arah, tempat dan waktu. ATM. Ingat ATM. Okey. Kata sendi nama daripada digunakan untuk menyatakan perkara selain arah, tempat dan waktu. Okey, contoh. Ramli menerima surat daripada Kasim. Tayar diperbuat daripada getah asli. Budak itu lebih tinggi daripada kakaknya. Mereka cuba mengelakkan diri daripada membayar cukai. Jadi kata sendi nama daripada digunakan untuk menyatakan perkara selain arah, tempat dan waktu. Okey, kesalahan menggunakan kata sendi nama lagi. Kesalahan demi untuk bangsa dan negara. Okey, kalau dah ada demi, kita tak perlu untuk lagi. Okay, pilih yang mana satu lah kalau kita nak guna demi bangsa dan negara. Okay, kalau kita guna untuk bangsa dan negara. Barang yang ada kepada Halim. Salah, barang yang ada pada Halim. Itu pembetulannya lah. Okey, elakkan lewah, iaitu berlebihan. Elakkan lewah. Dalam kita menulis karangan ni, kita elakkan lewah ataupun berlebihan. Okey, contoh begini. Penduduk kampung itu hidup saling bantu-membantu antara satu sama lain. Penduduk kampung itu hidup saling bantu-membantu antara satu sama lain. Penduduk kampung itu hidup saling membantu antara satu sama lain. Tak perlu lagi, kalau dah ada saling, tak perlulah bantu-membantu, saling membantu. Okay. Penduduk kampung itu hidup bantu-membantu antara satu sama lain. Kalau kita nak guna bantu-membantu, buang perkataan saling ni. Hanya guna penduduk kampung itu hidup bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi dalam karangan ni kita elakkanlah lewah, iaitu berlebihan. Okey, penggunaan kata bilangan. Ini ada kesalahan ejaan sikit ni. Penggunaan kata bilangan yang betul. Okey. Berbagai. Tak boleh guna berbagai, berbagai-bagai atau pelbagai. Kedua ibu bapa. Salah. Yang betul ialah kedua-dua ibu bapa. Semua barang-barang. Semua barang-barang. Semua barang. Para peserta. Tak boleh, para peserta. Bergantung kepada. Bergantung pada. Kebanyakan ahli-ahli. Kalau kebanyakan ahli-ahli, salah lah. Kalau dah banyak, tak boleh ahli-ahli lagi. Kebanyakan ahli. Itu penggunaan kata bilangan yang betul. Okey, seterusnya hukum DM, iaitu perkara yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Contoh lain, hal-hal lain, faktor-faktor lain, maraton mini, beg plastik, kedai gunting Azmi, kedai kasut Lee, kedai jahit Aziza, pasar mini. Perkara yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Itu hukum DM, hukum diterang dan menerang. Jadi apabila anda buat karangan, janganlah tulis lain hal, lain faktor, mini maraton, Azmi kedai gunting. Itu salah dari segi hukum DM. Seterusnya imbuhan dalam bahasa Melayu. Jadi imbuhan dalam bahasa Melayu. Apabila menulis penggunaan imbuhan, ini pun ramai buat kesilapan di sini. Okey, memastikan. Salah, sebenarnya memastikan. Memastikan. Okay. Menyangkul. Tak ada perkataan menyangkul. Mencangkul. Menyintai. Tidak, salah, mencintai. Memeroses. Yang betul adalah memproses. Menafsirkan. Salah, mentafsirkan.
menerjemahkan, kan? Menterjemahkan. Itu yang betul. Jadi mana sini kalau imbuhan campur pakai iaitu memakai, campur cari mencari, campur cintai mencintai. Okey, bagi kata pinjaman huruf awal P tidak berubah. Jadi memproses. Pasti ya untuk mengeja imbuhan dalam bahasa Melayu. Okey. Memerluaskan, memperluas, yang betul Sebab apa sini? Kata adjektif tidak boleh menerima apitan memperkan. Kata adjektif tidak boleh menerima apitan memperkan. Memerluaskan, salah memperluas, jangan memperluaskan. Sebab luas ni kata adjektif. Memperindahkan, dia memperindah. Memperbesarkan, salah, memperbesar. Diperluaskan, diperluas. Diperintahkan, diperintahkan. Diperindahkan, salah, diperindah. Jadi ingat sini, kalau kata adjektif tidak boleh menerima apitan memperkan. Memperkata, yang betul memperkatakan. Memperdengarkan. Di sini adalah kata nama dan kata kerja boleh menerima apitan memperkan. Yang tak boleh adalah kata adjektif. Kata nama dan kata kerja boleh. Contoh tadi memperkata, memperkatakan, memperdengar, memperdengarkan. Mengenepikan. Ini selalu ejaan yang salah. Sebenarnya mengetepikan. Mengenengahkan, salah mengetengahkan. Mengagumkan, salah, mengagumkan. Ini pastikan guna ejaan yang betul. Okey, imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman ni pro, anti, juru dan lain-lain hendaklah disatukan dengan kata nama am. Misalnya pro kerajaan, anti komunis, anti penjajah, pra sekolah, pra universiti, anti sosial. Bagi kata nama khas, tanda sempang hendaklah digunakan. Misalnya pro Amerika. Okey, tulis dulu pro, sempang. Amerika ni kata nama khas huruf besar. Anti Israel, pro Saddam, anti Bush. Itu adalah cara menulis imbuhan pinjaman. Hendaklah disatukan dengan kata nama am tersebut. Elakkan kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan seringkali kita abaikan dalam menjawab soalan bahasa Melayu. Kesalahan ejaan akan dikenakan tindakan potong markah. Jadi rugilah. Semakin banyak tanda-tanda yang pemeriksa turunkan, semakin jatuh impression mereka terhadap tugasan pelajar. Walaupun pemotongan markah hanya maksimum 3 markah untuk ejaan, tetapi tanda-tanda yang kita turunkan telah mempengaruhi pemeriksa untuk menurunkan markah pelajar. Okey, contohnya kalaulah bacaan kali pertama pemeriksa meletakkan karangan kita tu dalam tahap kepujian, tapi disebabkan banyak kesalahan ejaan, impression jatuh pada tahap memuaskan sahaja, tak boleh pergi ke tahap kepujian. Jadi turunlah grade untuk karangan anda. Jadi saya haraplah perkongsian ini dapatlah memberi manfaat kepada para pelajar. Cuba kita elakkan buat banyak kesalahan ejaan. Mulai daripada saat ini kita semaklah ejaan yang betul. Mungkin lepas ni boleh berbincang dengan guru anda ataupun dengan rakan-rakan anda, ataupun sekarang ni banyak saluran yang boleh kita gunakan. Ada kumpulan WhatsApp, ada kumpulan Telegram. Jadi manfaatkanlah. Jadi saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua.
Jika ada kesilapan dan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu semua daripada Allah SWT. Yang kurang itu daripada kelemahan saya diri, juga daripada Allah SWT. Jadi saya berharaplah para calon SPM 2020 supaya tabahlah, walaupun kita dah lama tak pergi ke sekolah. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberi sedikit manfaat. Jadi kongsi-kongsikanlah, dan bolehlah subscribe untuk channel saya ini, supaya kita dapat kembangkan ilmu ini, supaya banyak orang dapat manfaat. Jadi untuk sesi kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.